يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا Kita bersyukur kepada Allah اقترفنا. Ta'ala yang mana kita pada malam ini dirahmati oleh Allah Ta'ala kepada kita bersama dapat sama-sama kita menunaikan sembahyang murid berjemaah di masjid kita ini dan dapat kita mula sambung kembali halaqah muzakarah kita yang terhenti pada 15 hari bulan 3. Hari ini 9 hari bulan 8. Itu yang kita terhenti dah. Maknanya 5 bulan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah dah. Itu yang kita terhenti. Sebenarnya terhenti kita tu berlaku dengan kata Ramadan sama. Nah. Kemudian berlaku dengan apa dia penyakit yang mari pada kita. Maka dengan kerana itu maka halaqah kita terhenti. Dan masjid kita pun makna bertukar. Dulu kita sembahyang rapat, sekarang kita sembahyang tak rapat. Nah. Ini kita kena faham Islam tu ialah din salihun likulli zamani wa makan. Islam itu satu agama yang sah pada setiap masa dan setiap tempat. Islam tu din salihun likulli zamani wa makan. Ingat elok nah. Mana dia sah. Keadaan masa macam ni lagu ni cara dia, tepat lagu ni cara dia. Dia boleh pi. Itu nama Islam tu nah. Sebab kita kena faham. Jadi kita kena faham ketanya maknanya kita dijadikan sekarang ni berubah. Kita selalunya semayang rapat-rapat. Mana? Sawu suku pakum. Tok Iman kata. Semayang rapat-rapat. Taruh su dia suruh kita apa. Sekarang kita tak. Kita kena satu meter. Mana? Itu dia. Kita semayang 1 meter. Itu maknanya kita boleh berlaku. Jadi kita kena fahamlah bahawasanya semua yang berlaku ini tidak masya'akana ma lam yasha' lam yakum. Akidah kita ada lah. Masya'akana ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah berlaku dan dia tak dikehendaki tak akan berlaku. Jadi kita kena faham maknanya semua yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Jadi dengan kerana itu kita jangan duka cita lah. Kita kena terima bala yang Tuhan bagi kepada kita ni. Kita kena pegang satu ayat. Ayat mana je? Ayat yang ada dalam suratul Baqarah. Ayat yang 155, 56. Lagu mana ayat tu? Ingat tak? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Alladzin ada idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu dia. Orang yang bersabari sabiri ni orang ni kita kena faham dah. Jadi dengan kerana tu bila kita kena macam satu perkara jawabnya kita kena kembali kepada ayat. Ayat mana? Ni dah. Tuhan sebab wala nabluwannakum bisyai'in walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Dah makna yang pertama dia kata sungguhnya kami nak cubakan kamu tu dengan satu perkara takut. Pergi situ takut lah ni nak pergi sana tak boleh sini tak boleh. Nak tahu apa pasal takut benda tak nampak. Dia kata takut benda tak nampak. Kalau kata benda nampak senang kira je. Ni takut benda yang tak nampak. Binal khaufi dia kata dengan takut walju' lepas tu lapar. Jaga elok. Maknanya dia sebut dia kata aku cuba kamu tu dengan takut lepas tu dengan lapar. Lagu mana boleh jadi lapar je? Kalau semua pakat tak kerja belaka, tunggu nanti duit orang bagi je, habis duit tu tak makan. Itu kaedah dia. Dia jadi lapar. Lepas tu kena wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kurang duit, kurang harta dan kurang diri. Orang pun kurang. Tak kurang kerana dah mereka ribu-ribu dah mati. Boleh tak? 10,000 tu.
Mati. Mati. Kurang diri, kurang harta, wasamarat dan buah-buah kurang. Buah pun tak ada. Sebab tu ada. Wabasyiris sabirin. Berilah kesukaan kepada hamba kamu yang sabar. Dia. Dalam keadaan macam ni dia bagi cubaan. Tapi berilah kesukaan kata dia kepada hamba-hamba kamu yang sabar. Lagu mana orang sabar? Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dia orang sabar. Allazina iza asabathum musibatun, iaitu mereka yang apabila kena satu musibah, yakni malapetaka kena, depa kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni hak Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Jadi kerana itulah kalau kita kena tengok akhirnya dia sebut ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Betul dah? Kawan kita hafal Quran. Dia. Makna ayat ni kata ulaika. Mereka inilah katanya salawatum min rabbihim. Maknanya orang yang telah mendapat rahmat daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan mereka. Tuhan bagi berkat. Kemudian warahmah dan Tuhan kasihan kepada dia. Wa ulaika humul muhtadun. Orang ni lah orang yang mendapat petunjuk. Jadi dengan kerana tu kita duduk ni, kita nak buka kelas kita ni, maknanya kita jangan berasa Allah tak seronok duduk. Kita duduklah tepat di masjid ni, kita kata khairul makan. Sebaik-baik tempat masjid. Dia. Khairul makan masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat itu sebaik-baik duduk tempat itu kata dia ialah masjidnya, dan sejahat-jahat tempat tu pekan dia. Jadi dengan kerana tu kita ambil daripada hadis ni, maknanya kita duduk, kita jadi ke iktikaf, kita kena niat iktikaf dalam masjid. Masuk tadi niat terus, duduk kita tu dapat pahala nak. Tadi. Itulah jadi mudah-mudahan kita duduk. Jadi kita kena ingat inilah benda yang berlaku kepada kita ini. Maknanya sejak daripada kita kecil sampai hari ni tak pernah berlaku benda yang macam ni. Hari ni kita berlaku. Ni jangan jumpa ni. Tak ada orang jumpa dah. Benda yang berlaku macam hari ni. Tak pernah jumpa ni. Tak pernah jumpa berlaku. Hari ni dia berlaku. Tapi kita kena faham, berlaku ni bukan kerana lain. Itu adalah kehendak Allah SWT. Itu keadaannya anak. Mari kita ambil sikit kan. Saya teringat. Sebenarnya nak ambil kitab fiqh. Kata mana kita baca tak tahu. Siapa dia tanda? Siapa dia tanda? Kita baca dulu. Bulan 3. Ada orang tanda tak? Tak ada orang tanda. Muka surat berapa kita terhenti? Muka surat 45. Kitab Jawi. Babu salatul Jumu'ah. Betul? Salatul Jumu'ah. Kita baca 2. Jum'ah pun boleh, Jumu'ah pun boleh. Jadi kalau orang baca air dia terpelak baca. Jumu' pun boleh, Jum'ah pun boleh dengan mati mi, dengan periduk dia. Boleh dah. Jadi dengan kerana tu kalau orang baca kita, rasa kata ambil daripada ayat idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati. Mi yaumil jumu'ati. Jumu'ah. Dah. Dengan kerana tu boleh baca Jum'ah pun boleh, Jumu' pun boleh. Marilah kita tengok dah. Ni kita ngaji fiqh sikit. Mudah-mudahan Tuhan beri kepada kita cerah dah. Akidah saya dah habaq sikit tadi ni. Maknanya kita duduk dengan cara menerima pemberian Allah SWT. Kita terima dengan redha. Itu keadaan dia dah. Tapi mari kita sampai kepada babu salatil Jumu'ah. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Ni.
Dia nak habaq kepada kita tentang sembahyang Jumaat. Lagu mana sembahyang kita sembahyang Jumaat ini. Bermula syarat wajib Jumaat itu 7 perkara. Wah ni. Maknanya bila nak Jumaat kena ada 7 perkara tu baru dia wajib. Kalau tak ada 7 perkara ni maknanya tak wajib Jumaat. Elok dah. Ada 7 perkara ni baru dia wajib Jumaat. Apa dia? Iaitu Islam. Tu dia. Yang pertama syarat wajib Jumaat iaitulah Islam. Dan baligh. Yang kedua kena cukup umur. Berakal. Yang ketiga berakal. Merdeka. Itu yang keempatnya merdeka. Bukan hamba. Kalau hamba tak. Laki-laki. Yang kelimanya laki-laki. Baru wajib Jumaat. Perempuan tak. Ketiadaan uzur. Itu dia yang keenam. Tak ada uzur. Baru wajib Jumaat. Jangan lelah ni. Bila sebut ketiadaan uzur, maknanya uzur syar'i. Baru dia wajib Jumaat. Kamu dia mukim. Itu dia. Yang ketujuhnya bermukim. Maknanya tempatan, tempat kapur tempat dia. Baru nama dia wajib Jumaat. Kalau dia tu tidak jadi kapur tempat dia, tak bermukim, jawabnya juga tak wajib Jumaat. Dah, ingat elok. Jadi kalau kita tengok rupa fiqh pada kita ni, dia bagi 7 perkara ni. Maknanya, jadi kalau kita jumpa di sini, dia sebut pertama Islam. Bukan Islam, jawabnya tak diwajibkan Jumaat. Kemudian yang kedua baligh, budak-budak tak wajib. Berakal, orang gila tak wajib juga. Merdeka, hamba pun tak wajib juga. Kalau dia tu jadi hamba orang, dia juga tak wajib Jumaat. Lelaki, lain daripada lelaki. Ada perempuan, dia tak wajib Jumaat. Ketiadaan uzur. Tak ada uzur, baru wajib Jumaat. Kalau ada uzur, jawabnya dia juga tak wajib Jumaat. Cuba tengok uzur syar'i lagu mana je? Tahu tak uzur syar'i Jumaat? Katalah hari Jumaat, kita pukul 12 kita dah siap mandi manda nak pergi masjid. Nak pergi sebanyak siapa rombongan. Mari ke rumah kita. Orang jauh lah ni. Dah. Tetamu mari. Siapa-siapa tetamu, jawabnya kita. Nak turun pergi Jumaat, kita tak boleh pergi pasal kita uzur. Kita tak wajib Jumaat masa tu, pasal tetamu mari. Dah jaga dia ni dah. Ni. Makna kita muliakan tetamu tu wajib. Jadi maknanya kita kena faham. Jadi dengan kerana tu kita tak dibenarkan pergi Jumaat kerana tetamu ada. Jaga elok ni. Uzur nama dia. Uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi uzur syar'i ni maknanya uzur yang dibenar pada syarak. Jawabnya masa tu kita tak wajib. Dan mukim. Orang yang musafir, jawabnya tak wajib Jumaat. Dah. Dulu kita dengar berita katanya mereka pergi mana dia. Mereka pergi satu pulau pakak nak buat sembahyang Jumaat di pulau tu. Jawabnya tak boleh buat Jumaat. Akhirnya dia terpaksa kena minta lari daripada mazhab Imam Syafi'i pergi kepada mazhab lain. Minta dengan kebenaran katanya. Akhirnya dia lari kepada mazhab itu. Maka masa tu baru boleh dia buat Jumaat. Sebab dia musafir. Dia musafir, dia tak dibulah. Tak dijadikan ahli Jumaat. Ingat dah? Kita kena faham itu dalam pendapat kita ni. Dia habaq pada kita jawabnya. Benda yang jadikan syarat wajib Jumaat. Ingat ada 7 perkara. Habis ni. Dan syarat bagi sah Jumaat 6 perkara. Tu. Hak tadi syarat wajib. Hak ni syarat sah. Syarat sah Jumaat. Kena ada 6 perkara. Kalau tak ada 6 ni, jawabnya tak sah Jumaat. Masya Allah. Tengok mana? Tengok. Yang pertamanya, bahawa jatuh Jumaat di dalam waktu zuhur. Wow. Tu. Sembahyang Jumaat tu kena dalam waktu zuhur. Kalau dah habis dah zuhur baru buat Jumaat, jawabnya tak sah Jumaat tu. Katalah kita rumah kita ada bila orang. Masa tu saya teringat masa saya budak-budak tu. Pergi kerja di Singapura. Duduk di Cuan Cukang nama tempat. Cuan Cukang nama dalam negeri tu. Semasa tu 3 kali Jumaat, 3 kali tak boleh buat. Bila pukul 2, pukul 3, bila lagi, pukul 4, bila lagi. Akhirnya terpaksa kena sembahyang zuhur. Jumaat tak cukup. Pasal apa tak cukup ni?
orang di situ ditipu oleh orang-orang yang bukan Islam. Dia bagi hari tu siapa-siapa pergi kerja hari Jumaat 2 kali ganda gaji. Hari lain bagi 50, hari Jumaat bagi 100. Habis tak boleh Jumaat kita. Dah orang yang ada di masjid tak boleh buat Jumaat, berlaku di Singapura. Zaman saya budak-budak gitu. Jadi nak abaknya bilang tu. Bilang. Oh kita ni nak habis dah waktu zuhur ni. Jawabnya kita kena sembahyang asar. Sembahyang asar. Kena sembahyang zuhur. Tak boleh buat Jumaat. Tu jaga elok tu dah. Ni sebab dia pesan di sini, dia kata pertama bahawa jatuh Jumaat dalam waktu zuhur. Tu. Kalau lebih pada waktu zuhur dah jatuh habis dah, baru cukup 40, jawabnya juga tak sah Jumaat tu. Dah. Kita tunggu. Tu dah. Habis dah waktu baru cukup orang. Jawabnya masa tu juga tak sah. Pasal apa? Pasal jatuh waktu. Keluar daripada waktu zuhur. Ingat elok dah. Yang pertama syarat sah, mesti jatuhnya dalam waktu zuhur. Maka jika picit waktu zuhur daripadanya sekalipun. Sikit ada waktu zuhur tu nya. Nak habis dah. Tak apa. Dan daripada 2 khutbahnya. Picit. Mana waktu tu dia nak baca 2 khutbah, nak baca apa dia? Waktu picit. Atau syak pada ia demikian itu, tak ada. Kata kalau kita sembahyang zuhur pun tak ada sudah ni. Ramai kata sembahyang apa dia? Waktu tu dah nak habis dah, nak masuk asar dah. Kalau dia fikir mari kita ni, kalau kita buat jemaah pun kita tak ada habis khutbah ni. Waktu zuhur jadi habis. Nah. Maknanya kalau kita nak sembahyang, masa tu wajib sembahyang zuhur. Maknanya tak boleh sembahyang jemaah. Pasal kita syak. Maknanya waktu ni kalau kita buat khutbah kita sembahyang tak ada habis, jawabnya waktu zuhur dah habis, masuk asar. Jadi dengan kerana tu hukumnya wajib sembahyang zuhur, tak sah. Jadi kita pastikan kita habis sembahyang kita tu dalam waktu zuhur, baru boleh sah jemaah kita. Nak ingat elok. Atau keluar waktu zuhur di dalam sembahyang jemaah. Tiba-tiba kita dah takbir dah jemaah, tiba-tiba sudah takbir apa dia sembahyang 1 rakaat. Masuk dah waktu asar. Sembahyang tak sembahyang jemaah ni. Tiba-tiba dah masuk waktu asar dah, baru boleh 1 rakaat. Wajib disempurnakan sembahyang zuhur. Tiada berkandak kepada niat zuhur. Tak ada. Ni automatik. Automatik jadikan sembahyang kita tu, jemaah kita tadi ni jadikan zuhur. Tekui, maknanya kita sembahyang 1 rakaat tambah 3 lagi. Jangan tambah 1, tambah 1 jemaah. Maknanya kita boleh 1 rakaat dalam waktu zuhur, dalam waktu apa dah? Dalam waktu zuhur. 3 rakaat tu dalam waktu asar. Bermaknanya kita kena jadi zuhur sembahyang tu bukan sembahyang jemaah. Tak payah ubah niat. Tak ubah niat. Niat tak payah ubah. Terus dia jadi automatik jadi zuhur. Jaga elok nak. Ni kalau orang tanya kita pelik, kita sembahyang lagu lain jadi lagu lain, tetapi dengan kerana syarat kita dah sembahyang dah, tiba-tiba habis waktu, maka kita masa tu bertukar daripada jemaah jadikan sembahyang zuhur. Mana biar jadi sembahyang zuhur kena sembahyang 4 rakaat lah. Kena jadi 4 rakaat lah. Jangan buat 2 rakaat, kita jadi 4 rakaat. Ini dia buat syarat kepada kita kalau waktu tu habis. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang keduanya, ni nak syarat sah jemaah, ingat jatuh dalam waktu zuhur. Kalau tak jatuh dalam waktu zuhur, jawabnya kita tak sah jemaah. Yang kedua, bahawa dikerjakan jemaah di dalam perbinaan yang berhimpun, yakni di dalam peredaran dan berhimpunan rumah-rumah. Mana dari kampung lah. Dia nak habaq buat jemaah, dia kata tempat yang berhimpun, yakni dalam peredaran dan perhimpunan rumah-rumah. Sama ada ia daripada batu atau tanah, tak kira lah. Maknanya buat tu buat dengan batu, kau buat dengan tanah, kau buat apa tak sekira. Atau kayu, tak apa ya. Atau lainnya. Syaratnya kena macam tu. Nak buat, kena buat dalam. Lagu tu nah. Syarat dia kata bahawa dikerjakan jemaah dalam perbinaan yang berhimpun, yakni dalam peredaran. Cara ni. Jadi kalau kita kena tengok, kalau kita pergi ke Gempuza,
Saya masa-masa saya muda-muda tu ni, saya pergi ke Gempuza. Jauhnya daripada daripada Judah tu, maknanya dekat-dekat dengan 100 kilometer. Gempuza tu. Pergi sana ni, masjid dia mana je? Masjid depa lagu mana? Jaga elok. Hak depan tek imam tu jadi buat bumbu. Bumbu teduh macam payung macam. Dia buat anak kayu tu, dia paku. Belaga turun ke sini. Dia jalin anak kayu tu. Belaga atas turun ke bawah. Pak tek imam ya. Yang ada binaan. Makmum semua duduk tengah padang. Semayanglah tengah padang. Masya Allah panahnya dah. Dah lah musim panas sekali. Masjid dia tali lah. Tamak tali. Masuk lakah tali itulah masjid. Tak lakah tali itu luar masjid. Itu dia cara dia. Tapi tempat tek imam ada lah bumbu. Mana? Tempat tek imam tu dua dia. Tempat tek imam. Tempat makmum. Semayang tengah padang. Tapi masjid, ni dalam peredaran. Dia sebab di sini mana ada edar, dia buat tanda kuasa dia. Ada? Ini. Sebab tu kita kena faham di situ, maknanya dia kena ada tanda kawasan masjid tu. Dalam perhimpunan rumah lah, maknanya rumah dalam kampung-kampung lah. Tu dia pesan pada kita, cara nak. Yang kedua, kena buat dalam perbinaan. Perhimpunan. Kayu pun tak apa, buat dengan apa pun tak apa. Tengok tu. Yang bermukim padanya. Syaratnya pula kata dia dalam perhimpunan kita bermukim. Makna kita bertapak di situ. Bilangan-bilangan yang memperbuat mereka itu akan Jumaat. Sekira-kira tiada musafir mereka itu. Syaratnya kita bukan musafir. Jadi jawabnya kita pergi situ, kita tak boleh masuk dalam kumpulan orang Jumaat. Kita kena tupan depa ya. Tupan dari Jumaat depa. Sebab kita orang musafir. Itu masalah dia nak. Tak boleh bilang ahli Jumaat. Pada ketika sejuk. Gitu. Sekira-kira tiada musafir mereka itu daripadanya pada ketika sejuk dan ketika panas. Dia nak. Maknanya orang tak lari. Dia panas pun duduk situ juga, dia sejuk pun duduk situ juga. Kalau dia lari musim panas, maknanya masa tu bukan dia di tempat dia. Tak berlari itu maknanya itulah nama tempat duduk dia. Malaikan kerana hajat. Dia keluar kerana hajat tak apalah. Sama ada ia negeri atau dusun. Tak kira ni. Di negeri ke, di satu bandar ke, atau dusun satu kampung tu. Tak jadi muskilah. Maka hukumnya tepat nak buat Jumaat macam tu cara dia. Jadi satu. Maka tiada sah Jumaat daripada ahli qiyam. Tak sah Jumaat orang yang berkemah. Kita pergi berkelah tu buat kemah, duduk situ dilengkawi umpamanya. Kita buat Jumaat, jawabnya Jumaat tak sah. Dia pergi pulau mana tak tahu, depa nak buat Jumaat dah. Jawabnya tak sah. Ni. Tiada sah Jumaat daripada ahli qiyam. Qiyam tu orang yang berkemah. Qiyam tu mana buat kemah kita, pergi duduk berkelah sana. Jawab tu tak boleh Jumaat. Tiada sah Jumaat daripada ahli qiyam, daripada tempat mereka itu. Kerana mereka itu atas kelakuan orang yang musafir. Orang yang berkelah tadi ni dihukumkan dia orang musafir, maka tak boleh. Dan tiada bagi mereka itu perbinaan orang yang mustautin. Sebenarnya tak ada orang mustautin situ. Kalau ada orang tempat tu dah 40 orang, kita pergi tupan depa tak apalah. Tapi kalau puak-puak kita yang musafir jawabnya tak boleh. Tak sah Jumaat. Ingat elok-elok ni. Ini syarat yang kedua. Tetapi, ni. Kita pergi berkemah tadi ni. Jika kedengaran mereka itu akan bang Jumaat daripada tempat Jumaat, wajiblah atas mereka itu sembahyang Jumaat pada tempat yang didirikan Jumaat tu. Kalau kita duduk di pulau kita ni, dengar orang bang. Kita semua kena pergi sembahyang di tempat hak dengar bang. Maknanya kalau kita duduk tempat tu, tiba-tiba dengar suara orang bang hari Jumaat. Kita tak boleh buat Jumaat itu, kita kena pergi sembahyang tempat yang kita dengar bang tu tadi. Ingat elok-elok ni dah. Ni dah habaq pada kita. Kalau kita jenis orang musafir, orang rajin berkemah, berkelah macam tu cara dia. Kena pergi. Wajib. Tu bang bunyi dah. Jom.
kita pakak-pakak pergi semayang di tempat yang kita dengar. Itu dia. Dia kata wajiblah kata dia atas mereka itu semayang Jumaat pada tempat yang didirikan Jumaat itu. Itu syarat yang kedua. Dan yang ketiganya bahawa jangan mendahulukan dengan takbiratul ihram. Syarat yang ketiga sah, jangan mendahulukan dengan takbiratul ihram. Katalah satu kampung tu depa buat 2 Jumaat. Sana buat, sini buat. Depa nu takbir dah, kita sini takbir. Jawabnya takbir kita tak sah. Sebab apa? Pasal dulu depa buat. Jaga elok nah. Ni kalau kita buat 2 Jumaat, tiba-tiba depa tu takbir dulu pada kita, maka kita tak sah sembahyang kita. Syarat sah jangan bahawa jangan dahulukan dengan takbiratul ihram. Dan jika menyertai akan dia pada takbir oleh jemaah yang lainnya pada tempat mendirikan jemaah itu, kerana tertegah berbila-bila jemaah pada satu tempat, malaikat jika banyak ahli tempat jemaah itu. Tak boleh. Nak abang satu kampung tu dia tak bagi kita buat 2 Jumaat. Jadi bila buat 2 Jumaat, jemaah hak yang pertama tu luluh, hak yang takbir hak yang kedua ni tak luluh. Dah syarat yang ketiga dia pesan ni, jangan didahulukan takbir Fatul ihram. Maknanya kalau depa takbir dulu, kita ke dia jawabnya sembahyang kita tak sah. Pasal apa ni? Pasal dia kata ditegahkan katanya jadikan berbilang-bilang jemaat pada satu tempat. Kecuali kata dia ni, tempat tu orang yang ramai sangat. Dah. Kapal tu orang terlampau ramai, kesukaran berhimpun mereka itu pada tempat. Nak berhimpun satu masjid tak teluh buat tu, ramai sangat. Terpaksa depa buat masjid. Yang tu tak apalah. Yang tu terpaksa. Maknanya bukan kata tak boleh dah. Yang tu terpaksa. Tu boleh. Ni katanya, kesukaran berhimpun mereka itu pada satu tempat. Maka haruslah berbilang-bilang jemaat. Tu, masjid kita dah penuh dah, tak ada duduk dah. Depa pergi besar lagi buat satu masjid. Yang tu boleh. Tadi betul. Haruslah berbilang jemaat kerana hajat. Dan sahlah jemaat bagi sekaliannya. Yang dahulu dan yang kemudian. Kalau dibenarkan dia buat masjid, nak buat satu masjid tak muat. Kena buat 2. Dah. Kalau lagu tu hak takbir dulu pun sah, hak takbir kemudian pun sah. Itu cara dia. Itu syarat hak yang ketiga. Tetapi sunat diiringi zuhur. Tu dia. Bila kata sah dua-dua sah, hak ni dulu pun sah, hak yang kemudian sah. Tapi sunat kata dia kita iringi zuhur. Habis-habis jemaah sembahyang zuhur. Ni kalau berlaku dua apa dia? 2 tempat jemaat, bagi dia kata sunat diiringi zuhur. Pasal apa sunat zuhur? Kata dia meraih akan kau yang mengatakan tiada sah berbila-bila jemaat. Tu dia. Nak jaga orang kata berbila jemaat tu, kalau dia kata tak sah jemaat. Bila dia kata nak raih kata-kata tu, maka kita sembahyang zuhur. Tu dia sunat. Sunat tu. Maknanya kalau tak buat pun tak apa dah, tapi kalau buat tu elok. Itu sunat. Dia kata apa? Pasal apa dia kata sunat zuhur tu? Diiringi dengan zuhur tu. Meraihkan akal kau yang mengatakan tiada sah berbila-bila jemaat, jikalau kerana hajat sekalipun. Kerana hajat pun tak boleh juga. Tempat tu maknanya kalau kita tengok tempat kita ni, ingat dah di Sungai Petani satu ketika. Dia buat masjid dia tu di Taman Ria. Surah dia kecil. Orang ramai. Paksa kena sembahyang tengah padang. Makna keluar daripada surah. Kita kena sembahyang situ. Suyuk. Pening. Tak ada bangun. Pening. Terlampau panas. Panas tempat kita tak sama panas tanah Mekah dah. Semua panas tempat kita tak sama panas tanah Mekah. Tanah Teri ni dia panas tak ada muskilah. Dia. Jadi maknanya bila dia buat surah dia tu kecil, dia buat jemaat. Orang penuh dalam surah. Semua kena di luar semaya jemaah situ. Jadi nak abaknya dia kata tak dibenarkan berbilang-bilang jemaah. Kecil pun pas keluar semaya. Pas tengah padang. Semaya. Tiada sah berbila jemaat jikalau kerana hajat sekalipun. Ada pendapat yang kata hajat pun kata dia tak boleh buat 2. Kena buat sah.
Dan jika berbilang-bilang Jumaat tiada kerana hajat, jika jatuh takbir beberapa imam itu sekali, yakni bersamaan, tu dia. Kalau kita buat masjid banyak, tiba-tiba takbir sama sekali. Takbir tu pun waktu yang sama, takbir ni pun waktu yang sama. Atau syak pada dahulu, ataupun syak kita dulu ke dia dulu ke, dan bersama-samanya tiada sah jemaah sekalian. Alik dia pun tak sah, alik kita pun tak sah. Pasal kita syak. Dia dulu ke kita dulu? Ada takbir kita. Dia dulu ke kita dulu? Kita dulu ke dia dulu? Dua-dua semaya tak sah. Jaga elok-elok ni dah. Tu jaga elok-elok benda yang macam ni. Kalau kita tak baca kitab, kita tak tahu. Jadi bila kita baca kitab, jawabnya kita kena tahu. Kalau kita buat dua masjid, tiba-tiba semayang, kita tak tahu kita dulu ke dia dulu ke. Bersamaan. Dia numpuk takbir, kita takbir. Kita syak. Kata dia tiada sah jemaah sekalian. Hak dia pun tak sah, hak kita pun tak sah. Jadi. Dan wajib sekaliannya berhimpun pada satu tempat. Dimulai jemaah yang lain dengan dua khutbahnya ini. Maknanya abadnya kena himpun kawan ni buat khutbah lain. Satu Jumaat. Wajib tanya. Sebab kata pasal dia dua jadi lagu tu. Wajib berhimpun kata dia bersama-sama. Lepas pada tu kata dia baca khutbahnya. Ini jika luas lagi waktunya. Ini syaratnya waktu zuhur tu ada lagi. Himpun dia. Panggil dia hak sudah sembahyang Jumaat dah. Kita pun sudah Jumaat dah. Berhimpun satu tempat. Sembahyang lain. Buat khutbah. Jadi tu cara dia. Tu syarat dia yang ketiga lagu tu cara dia Dan disunat diiringin zuhur pada masalah syak. Sunat diiringi zuhur pada masalah syak. Kita ragu-ragu, kita dulu ke dia dulu ke? Kita dulu ke dia dulu ke? Syak. Jawabnya masa tu kita kena sembahyang zuhur. Kita kena sembahyang zuhur. Kerana ihtimal salah satu daripada dua Jumaat itu terdahulu, maka tiada sah Jumaat yang kedua kalinya. Itu dia. Maknanya dia kita syak dulu, maknanya hak yang pertama tu sah, hak yang kedua tak sah. Dan jika sudah sepit waktunya, ada dia. Kalau waktu dah nak habis dah, wajib sembahyang zuhur. Masa tu kena sembahyang zuhur wajib. Sembahyang sunat Jumaat tadi tak jadi. Sembahyang Jumaat yang kita sah tu tak jadi, kita diwajibkan sembahyang zuhur. Tu jaga elok dia dah. Sebab tu kita kena mengaji fiqh ni satu perkara yang paling dia orang panggil kena tahu cara dia. Dan wajib diketahui akan yang dahulunya, wajib tahu. Dan tiada dilupakan dia, maka sah Jumaat yang dahulunya dan batal Jumaat yang kemudiannya. Jumaat yang dulu, kalau dia dulu memang dia dulu pada kita, jawab Jumaat dia sah. Hak yang kita kemudian jawabnya tak sah. Itulah kesimpulan kalau kita buat satu kampung yang ada dua Jumaat. Dan jika tiada diketahui akan dulunya atau kemudiannya, dia tak tahu sama ada dulu kita ke dia ke, dan dilupakan dia, atau diketahui dan dilupakan dia. Dia tahu, kita dulu tapi aku lupa dia tu. Maka wajib mereka itu sembahyang zuhur pada dua. Masa tu dia kena sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Dia kena sembahyang zuhur. Itu dia. Jadi maknanya pada dua surah ini. Maknanya surah Syak satu, yang kedua dia tahu tapi dia terlupa, tak tahu siapa dia dulu, siapa dia ke dia. Masa tu dia kena sembahyang zuhur. Itu syarat yang ketiga. Syarat sah dia. Dan syarat yang keempatnya bahawa jatuh ia berjemaah pada rakaat yang pertama jua. Syarat sah dia maknanya dia kena satu rakaat berjemaah. Rakaat yang kedua tu tak jemaah dah pun tak apa. Rakaat yang pertama dia tu kena jemaah. Ada pun rakaat yang kedua tu dia tak jemaah pun sah. Apa dia? Tengok ni. Jadi kalau kita kena tengok syarat yang keempat bahawa jatuh ia berjemaah pada rakaat yang pertama jua dengan bahawa berkekalan berjemaah
hingga selesai sujud yang kedua. Berkekalan berjemaah hingga selesai sujud yang kedua. Makna jemaah dia tu rakaat rakaat naik sujud pertama. Dah. Sujud yang kedua. Duduk dalam jemaah. Tiba-tiba dah sudah teriman naik yang ketiga, naik semak jaat kedua, dia cabut lari. Katalah, dia lari lepas tu. Dia cabut lari, dia semaya dulu pada teriman. Dia lari. Nama dia mufarraqah dengan teriman, jawab semaya jemaah dia dapat. Boleh dah ke tak? Dia boleh dah. Pasal dia jemaah satu rakaat dengan teriman. Ataupun dia kita pergi kemudian. Bila pergi kemudian, teriman dah semaya satu rakaat. Kita pun runguk sujud satu rakaat. Dah. Bila ada pipi, teriman semaya habis satu rakaat kita dengan dia. Kita bangun pula satu rakaat lagi. Mari orang lain pula. Allahu Akbar. Buat jemaah dengan kita. Dah. Kita atas semaya lah. Kita semaya nak habis kita satu rakaat tadi ni. Rokok, sujud apa kita ni siap. Dia pun Allahu Akbar, dia bangun balik. Tambah satu rakaat lagi. Mari orang yang ketiga pula Allahu Akbar, buat takbir. Oi. Juga jawab orang yang kedua pun boleh, orang yang ketiga pun boleh, orang yang keempat pun boleh. Jawabnya dikirakan dapat jemaah. Pasal apa? Pasal boleh satu jemaah dengan teriman. Berjemaah dia tu satu rakaat dalam satu doa. Mana dia jemaah dengan kawan ni seorang. Lepas kawan tu pula berimah dia dengan kawan ni pula. Kawan ni pula jemaah dengan kawan ni satu rakaat. Bermaknanya hukumnya semua tu orang tu dapat jemaah. Jaga elok ni. Sebab tu kata dia syarat dia mesti kata dia sampai sujud yang kedua. Rakaat baru nama satu rakaat dah. Sujud pertama tak habis lagi. Sujud yang kedua baru habislah satu rakaat. Itulah dia syarat dia. Dan jika mufarraqah sekalian makmum akan imam. Kemudian daripada sujud yang kedua itu sekalipun. Imam buat satu rakaat lagi. Dia sudah sujud kali yang kedua dah. Imam bangun. Semua habis buat ni mufarraqah. Dah. Makmum mufarraqah semua. Pun sembahyang dia boleh. Jemaah boleh. Pasal apa? Pasal dapat satu rakaat dengan tu imam. Mufarraqah makmum dah. Mufarraqah tu maknanya bercerai makmum dengan terimam. Istilah kata bercerai ni, terimam makmum tu pakat sudah dengan sendiri-sendiri. Makmum tu sudah ke sembahyang dia tu dengan sendiri-sendiri. Boleh. Boleh. Sekalipun bersalah-salahan bilangan 40. Maka disyaratkan berkekalan daripada awal sembahyang hingga kepada salam. Apa dia? Tengok nombor 4 tu, Cik. Tengok nombor 4 tu. Qauluhu bersalah-salahan bilangan 40. Ya. Maka disyaratkan kekalnya daripada permulaan hingga salam. Sekalian mereka itu, hingga jikalau berhadas seorang daripada orang yang 40 daripada salamnya. Gitu. Seorang daripada yang 40 daripada salamnya. Dan jikalau kemudian daripada salam yang lainnya sekalipun, batallah sekalian sembahyang jemaah mereka itu. Tengok. Maknanya kalau kita tu 40 orang aja, syarat dia daripada sembahyang pertama kata dia sampai habis tu kata kalau syarat 40, jawabnya dia kena habis sembahyang tu 40. Seorang daripada 40 batal semua. Seorang daripada 40 batal semua. Dia jaga elok-elok nah. Tu syarat dia kata dia. Tu. Tu tengok tu. Bersalah bila bilangan 40 maka disyaratkan dia berkekalan daripada awal sembahyang hingga kepada salam. Tu. Makna 40 orang ni maknanya dia kena ada daripada awal sampai habis. Sampai habis. Sebab tu dia tengok tu. Orang yang bawah dia tu ada di bawah kitab ni, kitab yang kalau batal seorang, batallah sekaliannya. Seorang ya batal semua. Sebab dia syarat 40 kena ada,
Masa tu kata dia kalau batal semua. Tu dia lah. Kita kena